So kita masuk tajuk kimia yang seterusnya, bab 4, polimer. Okey, polimer ialah molekul berantai panjang yang terhasil daripada pencantuman banyak ulangan unit asas. Unit asas dikenali sebagai monomer lah. Okey, so dekat sini monomer banyak-banyak unit asas melalui proses pempolimeran dia akan menjadi polimer. Poli di sini bermaksud banyak. Poli bermaksud banyak, macam politeknik, poliklinik, maksudnya bukan banyak klinik tetapi banyak pengkhususan dalam klinik tu, seperti boleh jadi klinik mata, klinik telinga dan sebagainya lah. Sebab tu nama dia poliklinik. Dan kalau politeknik pula bermaksud pelbagai teknik-teknik yang dipelajari. Teknik yang dipelajari contohnya seperti pengaturcaraan, kejuruteraan dan sebagainya. Maka nama dia politeknik lah. Okey. So dekat sini monomer ni adalah bahan kimia selalunya sebatian karbon lah. Okey, sebatian karbon. Dan kita pun telah pelajari sebenarnya proses pempolimeran sebelum ni dalam topik sebatian karbon untuk alkena. Di mana alkena melalui proses pempolimeran dia akan menjadi polyalkena. Contohnya etena dipolimerkan menjadi polyetena. Okey, sebagai contoh dekat sini kita ada sumber polimer semula jadi dengan sintetik. Okey, semula jadi ni maksudnya kita tak buat lah. Yang ni secara semula jadi. Maksudnya naturally lah. Contohnya polimer kanji datang daripada monomer glukosa. Yang ni kita juga belajar dalam sains tingkatan 2 juga, di mana benda-benda ni kita boleh hadam kan guna enzim. So di mana kita makan kanji, sumber datang daripada karbohidrat. Kanji dapat ditukarkan menjadi glukosa melalui enzim maltose ataupun enzim maltase ataupun enzim fructase dan sebagainya lah. So banyak-banyak enzim yang kita telah pelajari tu dia boleh memecahkan baliklah polimer menjadi monomer, unit asas. Tapi yang kita nak belajar hari ini adalah daripada monomer nak jadi polimer lah melalui proses pempolimeran. So glukosa akan jadi kanji, glukosa juga boleh jadi selulosa. Selulosa ni adalah serat. Serat datang daripada tumbuhan lah. Selulosa ataupun kayu lah, kita panggil kayu. Okey, asid amino juga monomer datang daripada protein lah, di mana kita boleh pecahkan balik melalui enzim protease. Okey, so asid amino menjadi protein. Isoprena menjadi getah asli. So nama getah asli adalah polyisoprena lah nama asalnya. Okey, so sintetik. Okay, sintetik ni yang kita buat di makmal menggunakan sebatian karbon juga. Contohnya stirena, monomer stirena dia akan jadi polisterina yang kita guna cawan untuk buat eksperimen termokimia tu lah. Okey, propena dia akan jadi polypropena. Vinyl klorida akan jadi polyvinyl klorida ataupun dikenali sebagai PVC lah, polyvinyl klorida. Okey, so polimer terdiri daripada 3 jenis: polimer termoplastik, polimer termoset dan polimer elastomer. So polimer termoplastik ialah polimer yang dapat diacu berulang kali selepas dipanaskan dan boleh dikitar semula. Apabila dipanaskan, polimer termoplastik melebur dan mengeras apabila disejukkan. Contohnya polyetena, polyvinyl klorida, PVC dan nylon. So yang penting tentang termoplastik ni, plastik maksudnya boleh diacu. Boleh diacu menjadi bentuk-bentuk yang lain. So termoplastik bermaksud boleh diacu menggunakan haba. Contoh dia yang kita kenal pasti dekat sini, polyetena, PVC dengan nylon lah. Benda ni selalu kita boleh buat bentuk-bentuk lah. Okey, bagaimana pula dengan polimer termoset? Dia tidak dapat diacu semula selepas dipanaskan. So polimer termoset ni biasanya akan terurai atau hangus apabila dipanaskan dan tidak dapat dikitar semula. So point dia ni hanya boleh gunakan sekali sahajalah. So polimer termoset ni, set tu maksudnya tetap. Termo tu maksudnya tetap secara haba lah. Sebab apa dia boleh tidak dapat diacu semula? Kita ada rantai silang lah. Rantai silang ni dia memegang
struktur polimer itu supaya dia lebih kuat. Sebagai contoh, melamina dan bakelit. Dua ni adalah contoh polimer termoset. Okey, selalunya dia tidak digunakan untuk bahan yang terkena haba lah. So kita gunakan polimer termoset ni untuk buat benda selain daripada yang terdedah kepada haba. Okey, polimer elastomer dapat diregang dan kembali kepada bentuk asal selepas dilepaskan, mempunyai sifat elastik yang tinggi. Okey, elastomer. Elastomer ni maksudnya elastik, unit yang elastik. Okey, so elastik bermaksud kita belajar dalam fizik kekenyalan. Kekenyalan bermaksud apabila sifat bahan itu dapat mengembalikan kepada bentuk asalnya apabila daya dilepaskan lah. So dekat sini maksudnya kita regangkan, lepas tu dia akan kembali kepada bentuk asal, sebab dia ada juga rangkai silang, cuma dia kurang daripada termoset ni. Rangkai silang ni hanyalah untuk mengembalikan polimer itu kepada bentuk asal, bukannya untuk menguraikan, bukan untuk menguraikan dia. So contoh dekat sini poliuretana dan juga getah styrena butadiena. So getah sintetik lah, SBR. Okey, so pempolimeran yang kita dah belajar dalam bab sebatang karbon adalah pempolimeran penambahan. So sebenarnya ada dua jenis lah pempolimeran. Pempolimeran penambahan dengan pempolimeran kondensasi dekat bawah ni. So kita tengok balik, ulang kaji balik pempolimeran penambahan. So berlaku apabila monomer yang mempunyai ikatan kovalen ganda 2, iaitu alkena, bertindak balas antara satu sama lain. So contohnya dekat sini etena, kita buka ikatan ganda 2, dia akan jadi polyetena. So monomer ni berulang-ulang lah, so kita boleh short form kan dia macam tu. Contohnya kalau tadi lukisan dia jadi macam ni, so kita buka C jadi single bond, so kekalkan H dengan H, cuma kita tambah satu bond lagi dan kita kurungkan buat M. Tu maksudnya polyetena lah. Okay, ciri-cirinya dia tahan lasak dan kuat, digunakan sebagai beg plastik, botol plastik, plastik pembungkus. Okey, kalau propena pula, propena CH3. So kalau kita nak jadikan dia polimer, kita bukakan double bond tu jadi single bond sahaja. CH3 H, lepas tu kita tambah bond, dan kita kurungkan, letak N. Maka dia jadi polipropena. So dia tahan lasak, alat mainan dan tekstil. Chloroetena. Chloroetena kita ada klorin lah. So macam biasa nak jadikan dia polimer, kita bukakan double bond tu jadi single bond, lepas tu kita tambah bond-bond di sebelah dan kita kurungkan, letak N. Dia akan jadi polychloroetena, ataupun nama glamour dia polyvinyl chloride lah, PVC. So dia kuat dan keras, pipe air dan penebat elektrik. Yang ni popular lah, PVC ni selalu buat dia pipe air. Okay, styrena. Styrena dia ada kumpulan benzil dekat sini. So kumpulan benzil ni adalah ring, dia berbentuk cincin karbon. Berbentuk cincin karbon yang ada double bond juga dalam tu. So bila kita nak buat polimer dalam double bond dalam benzil ni, dia stabil lah, dia tak boleh dibuka. So yang boleh dibuka adalah double bond untuk karbon yang linear sahaja, karbon yang berantai lurus. So bila dia buka, kita tambah bond kat sini, kita tambah bond sini dan kita kurungkan macam biasa. Maka dia akan jadi polystyrena lah, ringan dan penebat haba dan pembungkus makanan. So yang ni yang kita guna bila beli makanan, kita nak tapau daripada restoran ataupun pasar malam, gunalah polystyrena. Okey, so macam mana tindak balas pempolimeran penambahan berlaku? So kita ada monomer, molekul etena, tindak balas pempolimeran, semua double bond tu jadi single bond, dan dua ni semua bersambung sebelah. Sambung jadi rantai lah, menjadi rantai yang panjang. So nama dia polyetena. So kalau kita nak short formkan dia, kita hanya ambil monomer, lepas tu kita buat N.
So tahukah anda polietilena juga dikenali sebagai politena ataupun polietilena. So macam-macam nama lah, tapi kita gunalah nama yang berdasarkan IUPAC lah, polietilena. Diringkaskan, so kita bolehlah short form kan, tadi saya dah cakap dah tadi, sebab kita ada N kali monomer etena, maka jadi polimer dia pun ada N kali lah, N integer yang sangat-sangat besar, beribu-ribu, berjuta-juta lah. Okey, info, kumpulan phenyl ialah hidrokarbon cyclic dengan formula C6H5. Boleh juga dilukis seperti di sebelah. So yang ni kita namakan dia phenyl lah, yang ni saja benzil, tapi kalau dia sambung dengan karbon dia jadi phenyl. Okey, so dia boleh juga dilukis lain. Yang ni sebagai short form sajalah. Bentuk ni lagi mudah dilukis daripada kalau kita nak lukis kembang macam ni. Okey, seterusnya kita nak introduce pempolimeran kondensasi. Okey, pempolimeran kondensasi melibatkan sekurang-kurangnya dua jenis monomer yang berbeza. Monomer yang terlibat memiliki dua kumpulan berfungsi yang akan terlibat dalam tindak balas pempolimeran. Hasil pempolimeran kondensasi ialah polimer dan satu produk lain seperti molekul air atau molekul hidrogen klorida. So kondensasi dekat sini bermaksud dia membebaskan air lah ataupun HCl. Kalau tadi pempolimeran penambahan dia tak melibatkan apa-apa pembebasan, maka dia hanya bercantum-cantum. Tapi untuk pempolimeran dia nak cantum dua benda tu, dia kena buat keluar benda lain lah. Okey, contohnya dekat sini 1,2 etan diol. So kita ada ol, maksudnya alkohol lah, dan asid tereftalik. Asid tereftalik. Okey, asid tereftalik ni asid karboksilik. So alkohol dengan asid karboksilik jadi ester. So apa yang akan berlaku di mana H dengan OH ni akan berkahwin dan terpisah antara satu sama lain lah dengan dia punya parent dia. So dia akan berkahwin dan menjadi air. So yang ni adalah kondensasi tu. Kondensasi. So yang hasil yang terlibat adalah gabungan parent daripada hidrogen dan parent daripada OH tu lah, daripada alkohol dengan asid karboksilik menjadilah terilena. So yang ni adalah kumpulan berfungsi bagi ester karboksilat. So sebenarnya polimer ni datang daripada ester yang berulang-ulang. Okey, contoh yang lain, kita ada 16 heksan diamina, heksana diamina. So dekat sini dia kumpulan yang kita tak belajar sebenarnya, tapi saya dah pernah introduce dalam sebatang karbon, kumpulan amina. Ni kumpulan amin. Okey, kalau ada NH tu, N dengan H ni adalah kumpulan amina. So apa yang akan berlaku, dia akan berkahwin dengan dekana diol diklorida. Okey, yang ni pun benda yang kita tak belajar sebenarnya, tapi ini adalah asid anhydric. So apa yang akan berlaku, H dengan Cl. H datang daripada heksana diamina, Cl datang daripada dekana diol diklorida ni, dia akan berkahwin, maka dia akan menghasilkan HCl. Ni adalah hasil kondensasi tu. Manakala N H dengan C double bond O ni akan bercantum, menjadilah nama dia nylon. Okey, so dia sebenarnya nak kata ester bukan ester, tetapi dia adalah gabungan dua kumpulan berfungsi yang berbeza. So ini nama dia adalah carbonyl. Yang ni adalah amin. So dia akan jadi nylon lah. Okey, ciri-ciri polimer sintetik: penembat haba yang baik, bersifat lengan dan tidak reaktif, ringan, kuat dan keras, daya tahan haba yang tinggi. So polimer sintetik ni lebih bagus lah. Okey, kegunaan dia, pelbagai alatan perubatan dan magma dihasilkan daripada polipropena. Banyak benda-benda plastik dalam magma yang tahan haba, lengan dan tidak reaktif datang daripada polipropena lah. Penggunaan polietena yang paling meluas adalah beg plastik. Okey, beg plastik ni ada isu ya. Dia boleh menyebabkan pencemaran dan menyebabkan hidupan akuatik terancam. So kita kena alert lah dengan penggunaan polietena. Okey, nylon digunakan dalam benang untuk menghasilkan industri tekstil.
Penyalutan polimer akrilik digunakan untuk menghasilkan bumbung yang kalis air. Sebab kita di Malaysia ni selalu hujan kan. So bumbung kita tu terdedah kepada hujan secara kerap, mungkin akan merosak. So apa yang kita boleh buat, bumbung tu kita cat lah dengan salutkan dengan polimer akrilik ni supaya dia menjadi kalis air dan kuranglah tiris bila berlaku hujan yang lebat. Okey, kita semula merupakan cara termudah bagi pengguna untuk memastikan polimer sintetik tidak berakhir di tapak pelupusan sampah. Sebab polimer plastik ni dia susah nak terurai dan dia mengambil masa yang sangat-sangat lama. Okey, so dia akan menyebabkan tapak pelupusan sampah kita tu penuh dengan plastik lah. So apa yang kita boleh buat? Pengenalan polimer terdegradasi ataupun boleh urai, terutamanya bagi barangan plastik, membolehkan pencemaran dapat dikurangkan. Kita kalau boleh nak bagi plastik tu terurai lah. Okey, bahan tambahan dimaksudkan untuk membolehkan barangan plastik terurai secara semula jadi oleh bakteria. Selalunya bakteria lah yang akan memecahkan monomer polimer tu menjadi monomer. Nama dia biodegradasi, ataupun kita boleh uraikan dia dengan cahaya. Bila dia terdedah dengan matahari, nama dia fotodegradasi. So selalunya kita akan letak bakteria dalam plastik tu. Bakteria tu hanya makan plastik lah, ataupun kita boleh buat plastik tu jadi bahan makanan bakteria. So sebelum ni plastik susah nak jadi bahan makanan bakteria, kita tambahlah bahan yang boleh menyebabkan plastik tu menjadi bahan makanan bakteria. Ataupun fotodegradasi ni maksudnya dia boleh react dengan cahaya, so dia boleh terurai lah. So kalau kita nak tengok contoh beg plastik lah, beg plastik yang biodegradasi adalah beg plastik Tesco. Sebelum ni nama dia Tesco lah, sekarang ni Lotus lah kan, setelah pun dia ambil alih. So beg plastik Tesco very environmental friendly. Dia boleh terbiodegradasi. So hanya tahan dalam lebih kurang sebulan lebih sahaja sebelum plastik tu jadi hancur lah. Okey, so uji diri 4.1, rajah 4.6 menunjukkan struktur sejenis polimer. Berapakah jenis monomer yang diperlukan untuk menghasilkan polimer ini? So kalau kita tengok sini, unit yang berulang dia adalah unit yang sama. Dia bukan adalah gabungan dua jenis monomer. So dia adalah satu jenis sahajalah. So satu jenis monomer. So polimer penambahan, pempolimeran, penambahan. Sebab dia melibatkan satu jenis monomer sahaja. B. Lukis dan namakan monomer yang terlibat. So kita ambil lah satu ni, kita letak double bond sahaja. So C, double bond C, H, CH3 dengan H. So kalau kita nak tengok, kita nak namakan dia, nama dia adalah propena. Propena, sebab ada 3 carbon lah, 1, 2, 3. Okey, nombor 2. Polimer sintetik lebih kuat dan tahan lama berbanding polimer semula jadi. Wajarkan penggunaan polimer sintetik dalam kehidupan seharian. So wajarkan kebaikan dan keburukan lah. So kebaikannya, polimer ni dapat, polimer sintetik ni dapat digunakan sebagai bahan seperti bungkusan kan. Sebab dia tahan kalis air, dia tahan dia lengai dan dia tidak mudah rosak. So selalunya boleh digunakan, dia lebih tahan lama lah. Kita katakan dia lebih tahan lama. Tapi bila dia tahan lama tu, dia susah untuk terurai. Yang tu dia punya kelemahan dia. So bila dia tahan lama, dia susah untuk terurai. So yang tu adalah kelemahan bagi polimer sintetik.